Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Abi Akmal bin Azizi. Saya pelajar daripada Universiti Malaysia Kelantan. Okay, pada hari ini saya akan membuat video reaction ataupun video reaksi tentang masalah air ataupun masalah sumber air yang berlaku di Malaysia. Malaysia menerima jumlah hujan yang tinggi sepanjang tahun, iaitu kira-kira 2,500 mm sehingga 3,000 mm sepanjang tahun. Malaysia kaya dengan sumber air, iaitu sumber air permukaan dan sumber air bawah tanah. Masih terdapat beberapa masalah yang perlu dihadapi untuk menjaga kualiti dan kuantiti sumber air di Malaysia. Antaranya ialah pembalakan haram yang dijalankan di kawasan persekitaran sungai. Banyak agensi-agensi yang tidak bertanggungjawab telah melakukan aktiviti penebangan hutan secara haram di kawasan-kawasan persekitaran sungai. Sikap tamak pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut, yang hanya memikirkan keuntungan dan mengabaikan alam sekitar, seharusnya diberikan hukuman yang setimpal. Aktiviti pembalakan haram tersebut telah menyebabkan air sungai yang berdekatan menjadi keruh dan kotor. Apabila sungai telah keruh, air sungai tersebut tidak boleh digunakan lagi oleh penduduk sekitar yang bergantung sepenuhnya kepada air sungai untuk kegiatan harian mereka. Bukan itu sahaja. Apabila jumlah debris yang masuk ke sungai terlalu banyak, ianya mampu mencetekkan aras air sungai dan juga menjadikan sungai lebih kecil dari yang sebelumnya. Apabila aras air sungai cetek dan sempit, risiko untuk berlakunya banjir pada musim hujan akan tinggi. Seterusnya ialah cuaca panas. Cuaca yang panas akan menyebabkan sungai, tasik dan empangan menjadi kering. Jumlah air di kawasan berikut akan menjadi sedikit dan memberikan masalah kepada penduduk. Apa yang saya setuju tentang kandungan video tersebut ialah kita sebagai Malaysia mempunyai banyak sumber air, sebagai contoh sumber air bawah tanah dan sebagainya, dan punca berlakunya masalah sumber air ataupun pencemaran air ini disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab ataupun mereka yang mementingkan kepentingan mereka sendiri. Sebagai contoh, mereka yang melakukan pembalakan secara haram. Mereka dah tahu akan berlakunya kesan terhadap pembalakan secara itu tersebut, namun mereka lebih mementingkan diri mereka daripada sumber-sumber sebenarnya jadi di Malaysia ini. Okay, pada pendapat saya rasa mereka mengemukakan isu tersebut dengan menggunakan fakta. Sebagai contoh, mereka ambil petikan daripada berita ataupun berita yang disiarkan di Astro Awani. Jadi di situ kita dapat melihatkan fakta-fakta yang diambil, dan juga mereka menunjukkan kesan-kesan pembalakan yang berlaku di dalam video tersebut, apa yang telah terjadi dengan sumber air setelah dengan kegiatan-kegiatan haram seperti itu telah dilakukan. Jadi pada pendapat saya, mereka menggunakan fakta dan tidak menggunakan pendapat mereka sendiri. Okey, pada pendapat saya, untuk liputan tersebut mereka melakukan dengan tepat dan tidaklah berat sebelah, kerana apa yang mereka nyatakan adalah dengan melalui fakta. Seperti yang saya katakan tadi, mereka menyatakan satu perkara dengan menunjukkan bahan bukti atau fakta, dan dengan sekaligus secara tidak langsung mereka dapat menegur perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab oleh setengah pihak itu. Sekiranya kerajaan melakukan undang-undang ataupun hukuman yang lebih berat, yang lebih tegas
pada awal mulanya terhadap pembalap-pembalap haram ni, mereka akan jadi lebih takut untuk membuat suatu kegiatan ini. Jadi dengan itu mungkin sedikit masalah sumber air di Malaysia ni dapat dikurangkan di situ. Okay, untuk cadangan ataupun nasihat, kerajaan perlulah memainkan peranan dengan lebih tegas. Sebagai contoh, mengenakan hukuman yang lebih berat kepada pembalap-pembalap haram ni. Dengan melakukan undang-undang yang ataupun hukuman yang lebih tegas, mereka akan jadi lebih takut untuk melakukan pembalakan secara haram.